Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan tuan iman, ahli-ahli jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kembali uraian berkaitan dengan kitab fiqh keutamaan kita pada malam bahagia ini. Bagi meneruskan ulasan berkaitan dengan buku ini, kita pergi terus pada buku surat 21 tu, sebagai sambungan daripada apa yang kita sebut bulan lepas. Syekh Yusuf Qaradawi menyatakan, saya melihat beberapa orang pemuda yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah, tetapi mereka memperlakukan bapa, ibu dan saudara mereka dengan secara keras dan kasar, dengan alasan bahawa mereka semua adalah mereka yang telah melakukan kemaksiatan atau menyimpan daripada ajaran agama. Para pemuda itu telah lupa bahawasanya Allah Ta'ala mewasiatkan kepada kita untuk berlaku baik terhadap kedua-dua ibu bapa kita, walaupun kedua-dua mereka itu musyrik, dan berusaha untuk membuatkan kita menjadi musyrik serta membuat berbagai fitnah terhadap agama Islam. Firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua-duanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya dan bergaullah dengan kedua-dua dunia ini dengan secara yang baik. Dan surah Luqman ayat 15. Ini salah satu lagi contoh yang telah disebut oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkaitan dengan ketidakseimbangan dari segi fiqh keutamaan, iaitu di antaranya disebut di sini contoh anak-anak muda yang memperlakukan atau melayang ibu bapanya dengan layanan yang kasar dan keras. Atas dasar ibu bapa tadi mungkin melakukan perkara-perkara fasik ataupun maksiat ataupun perkara-perkara yang menyimpan daripada ajaran agama. Dan tetapi walau bagaimanapun, sebagai seorang anak, dalam usaha kita untuk memperbetulkan ibu bapa tadi, tuan-tuan dan sekalian, memerlukan kepada kebijaksanaan, yang tidaklah boleh seorang anak itu menengking dengan suara yang kasar walaupun mak bapak itu memang ada melakukan maksiat. Sebab tu selalu saya sebut, Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kita nak mencegah kemaksiatan itu dilakukan oleh mak bapak kita sendiri, kita cuba cakap dengan cara yang baik. Kalau sekiranya mak bapak kita tu tak terima maksiat, dia buat, dia tak nak berubah dan sebagainya, maka pada masa itu hendaklah kita menyebut dalam hati, berdoa dalam hati, ya Allah Tuhanku, aku telah menyampaikan sebanyak 3 kali, maka gugurlah dosa daripada kita, dosa akibat tidak melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar di kalangan ibu bapa sendiri. Jadi ini nak ceritanya dalam sifat-sifat seumpama ini pernah berlaku di Mesir. Contoh kita kata, tuan-tuan, kalau kita merujuk kepada buku yang dikarang oleh Hasan Hudaibi, tajuk dia Nahnu Du'atum La Qudah, kita ni adalah pendakwah, kita adalah bukan penghukum. Dalam buku itu beliau karang disebabkan kerana sebahagian daripada anggota Ikhwan Muslimin yang telah ditangkap oleh kerajaan dalam berbagai siri tangkapan, ditangkap, bila masuk dalam penjara, bila mereka berada dalam penjara, mereka telah disiksa sebegitu rupa dengan siksa yang begitu dahsyat. Maka pada masa itulah, kerana tidak tertahan dengan siksaan itu dahsyat dalam penjara perang ataupun penjara tentera di Mesir ni, maka sebahagian di antara mereka mengambil keputusan menganggap bahawa kerajaan sekular Mesir yang ada pada masa itu sebagai kerajaan yang kafir terus. Maka wajiblah diperang kerajaan tadi dengan menggunakan kekuatan senjata. Jadi di situ mulalah puak Ikhwan ini dia berpecah 2 golongan dalam penjara tadi. Satu golongan tidak mengkafirkan kerajaan, tapi mengatakan kerajaan telah banyak melakukan perkara fasik dan maksiat, dan kerajaan perlu diperbetulkan.
Yang kedua, golongan mengatakan kerajaan itu kafir terus dan mereka perlu diperang menggunakan kekuatan senjata. Akibatnya bila keluar daripada penjara, timbul satu gerakan baru dinamakan sebagai jihad. Dipanggil tanzimul jihad satu. Yang kedua, dipanggil Jamaah Islamiyah, yang sekarang orang cakap JI kan. Pada masa saya mengaji di Mesir dulu, saya berguru dengan salah seorang ulama daripada Jamaah Islamiyah ni. Yang kita berguru tu buku usul fiqh saja, bukan berguru cara-cara menggunakan senapan, kata kebal, bukan tu. Ya, guru menggunakan cara guna kitab usul fiqh dan sebagainya. Jadi bila kita guru dia ni, cara keterangan dia tu memang agak keras, agak ketat berbanding dengan bila kita berguru dengan ulama-ulama ikhwan sendiri yang lebih mengambil nada yang sederhana. Ikhwan je lebih sederhana, tapi pokok Jamaah Islamiyah ni memang tegas sikit lah. Dan hak mengajar saya tu sendiri tu, di tangan dia ni penuh dengan kesan-kesan peluru kerana bertempur dengan pihak polis Mesir pada masa itu. Dia mengajar tu usul fiqh je, tapi nada dia tu agak tegas sikit lah. Jadi itu puncanya ni. Jadi kadang-kadang tuan-tuan hormati sekalian, sikap yang tak tahan kerana penyiksaan dalam penjara dan sebagainya menyumbang kepada kegiatan-kegiatan yang lebih keterlaluan. Jadi begitulah tadi, usaha untuk merubah kemungkaran yang dilakukan oleh keluarga, oleh mak bapak sendiri ini memang satu benda yang sangat payah. Dan tidak ada seorang anak yang sanggup melihat maksiat berlaku dalam rumah tangga dia. Ada seorang pelajar mengadu kepada saya, ayah dia ini minum arak. Dan setiap kali ayah dia balik, ayah dia tidak akan balik saja-saja. Bila ayah balik ke rumah, ayah akan memukul, ayah akan menendang ibu dia. Setiap kali dia balik, dia tu tak balik selalu, tapi tiap kali dia balik, dia akan tendang, dia terajar dan sebagainya. Jadi dia kata sakit hati tengok pada perbuatan ayah dia, rasa cerita lah. Sehingga dia belajar pun, dia sendiri pun terganggu. Kejap dia datang kelas, kejap dia tak hadir kelas. Bila dia tanya pasal apa, pasal mengenangkan perbuatan ayah dia kepada mak dia. Jadi dia tanya saya, Ustaz, macam mana kita nak mengatasi masalah ni, nak dakwah pada ayah? Saya kata, awak apa-apa hal pun awak kena sabar. Masih lagi gunakan perkataan-perkataan yang baik kepada dia. Wala taqul lahum uffin wala tanhaqhuma. Jangan kamu katakan kepada keduanya perkataan uff, dan jangan kamu tengking. Cakaplah benda-benda yang baik-baik. Mudah-mudahan satu ketika nanti dia akan berubah juga. Sebab dia itu ayah kita. Dia ayah kita. Ala kulli halnya tuan, urusan dakwah tidak boleh diketepikan sama sekali. Mesti diterus dilakukan. Sentiasa dilakukan dari semasa ke semasa. Kemudian walaupun kedua-dua ibu bapa kita terus-menerus berusaha mengajak kita kepada kemusyrikan, di mana Al-Quran Al-Karim menyebut dengan istilah memaksa, namun Al-Quran Al-Karim tetap menganjurkan kita untuk bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi tuan-tuan macam sekalian, jadi saya sebut cerita kisah bagaimana terbentuknya Jemaah Islamiyah di Mesir ni. Jadi banyaklah di antara ulama yang melibatkan di dalam Jemaah Islamiyah di Mesir, namanya Syekh Umar bin Abdul Rahman. Dia di antara ulama yang pada asalnya termasuk dalam ulama ikhwan dan pergerakannya adalah sederhana. Tapi bila dia kena siksa, ditangkap dan sebagainya, beliau mula menggunakan pendekatan yang kasar, termasuk menggunakan kafir kepada kerajaan Mesir dan sebagainya lah. Dan beliau telah ditangkap Amerika Syarikat di sana, di penjara di Amerika Syarikat. Bila dia penjara di Amerika Syarikat, pada peringkat awal ni dia tidak ubah pendirian dia. Tetapi kemudian beliau telah mengarang suatu buku yang menjelaskan tentang kesilapan beliau. Syekh Umar bin Rahman kata buta itu, dia telah mengarang satu buku berkaitan dengan kesilapan beliau kerana mengambil pendekatan yang kasar dalam perjuangannya ke atas kerajaan Mesir pada masa itu. Dan seterusnya beliau telah memetik banyak pandangan-pandangan Qardawi, iaitu dipetik semula pandangan ulama-ulama ikhwan yang sebersederhana. Antaranya nak merubah kemungkaran di dalam kerajaan. Pendekatan yang boleh digunakan ialah melalui sistem politik, bukan dengan cara kita mengangkat senjata api dan sebagainya, kerana dia akan mengorbankan korban yang lebih banyak, termasuk orang dosa rakyat dan sebagainya. Jadi banyak dikarang balik buku tu, dan kita baca nadanya adalah nada Syekh Umar bin Abdul Rahman tu sudah lembut. Sebab tu bila Syekh Qardawi pergi ke Mesir, dia masih menyeru kerajaan Amerika Syarikat supaya membebaskan Syekh Umar bin Abdul Rahman daripada penjara dia, kerana dia sudah pun mengambil aliran yang lebih sederhana lah. Jadi di sini begitulah dia kata, begitu dengan ibu bapa kita, walaupun ibu bapa itu memaksa, dia kata memaksa si anak supaya syirik, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma.
Kalau dia memaksa kita supaya syirik, itu tidak boleh kita ikut. Sebab la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh kita taat pada makhluk dalam melakukan penderhakaan kepada Tuhan. Itu tidak boleh kita taat. Yang boleh taat adalah dalam perkara yang ma'ruf saja. Alasannya dia kata bahawa sesungguhnya kedua-dua ibu bapa kita memiliki hak yang paling tinggi dan tidak boleh ditandingi kecuali oleh hak Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, anishkurli wali walidayka ilayal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, hanya kepadaku lah tempat kembalimu. Dalam surah Luqman ayat 14. Pandai nak cerita ibu bapa ni, peranan dia dalam keluarga besar. Sama ada ibu bapa itu beragama Islam atau tidak beragama Islam, dia besar. Dan pada hari kiamat besok, orang yang pertama yang akan ditanya oleh Allah dalam soal kekeluargaan adalah bapa dia. Baru ditanya tentang ibu. Dia tidak akan tanya tentang anak dulu. Dia akan tanya ayah dulu. Sebagaimana ayah ni boleh, adakah dia telah melaksanakan tanggungjawab dengan lengkap dan semua. Ini yang takut kita ni, ini yang dia takut. Sebab itu di antara hak yang wajib dilaksanakan oleh seorang ayah ke atas si anak sebelum anak itu lahir. Dia ada dah hak dia. Hak yang wajib dilaksanakan oleh ayah kepada anak sebelum anak itu lahir, anak itu tak ada lagi. Tapi ayah sudah pun mesti memilih untuk berkaitan dengan hak, melaksanakan hak anak. Apa dia? Dia mesti memilih isteri yang saleh. Pilihan isteri itu akan melahirkan anak yang saleh. Pilih isteri yang tak kena tempat akan melahirkan anak yang derhaka. Jadi kita pilih yang pertama, belum kahwin tu kena pilih hak tu, hak yang bertakwa dah. Kalau tidak, tuan-tuan baca banyak kisah kan? Banyak kisah kalau kita baca dalam kitab Al-Huquq Al-Islamiyah oleh Syekh Abdul Taha Afifi mengenai penderhakan anak kemudian hari. Bila ditanya kenapa derhaka, dia jawab, kerana ayah derhaka pada saya dulu. Ayah telah menderhaka pada saya lebih dulu daripada saya dilahirkan. Antaranya ayah kahwin dengan ibu. Ibu tu tidak taat kepada Allah, ahli maksiat. Antaranya ayah meletakkan nama kepada saya dengan nama-nama yang tak baik. Nama itu memberi kesan kepada perlakuan seseorang. Kemudian seterusnya, mentaati kedua-dua ibu bapa untuk melakukan kemusyrikan tidak dibenarkan oleh Islam. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam melakukan kemaksiatan terhadap Yang Maha Pencipta. Adapun bergaul mesra dengan kedua-dua ibu bapa kita dengan sebaik-baiknya merupakan satu keharusan yang tidak ada jalan bagi kita untuk menghindarinya. Mana kalau dia tu bukan Islam, mak bapak dia tak masuk Islam, kurang-kurangnya kita boleh hadir dalam majlis-majlis yang tidak melibatkan upacara keagamaan. Tapi kalau majlis itu melibatkan upacara keagamaan, satu masalah. Baru ni ada satu kes mengadu pada saya, apabila pelajar-pelajar bukan beragama Islam minta izin daripada majikan dia untuk gunakan bas bagi membolehkan dia semayang dekat gereja dia. Kita toleransi dah, tak ada masalah dah, kita beri dah, mu nak pergi semayang, pergilah, sebab dia bukan Islam lah. Tapi masalah ni minta bas. Jadi minta bas melibatkan driver kita. Jadi driver kita nak bawa dia, mana gaji aku ni? Driver nak pergi tu lah. Keluar kisah dia, nak buat macam mana? Saya kata, kita memanglah dari segi pihak majikan ni kena beri kemudahan kepada bukan Islam. Kita beri kemudahan dia di gereja dia tu pun okey dah. Cuma dia kata masalah Ustaz ialah bila kita biarkan mereka pergi gereja secara sendiri itu, kita takut jadi satu masalah lain. Jadi oleh kerana itu terpaksa kita atur. Jadi kita atur tu bukan kerana kita nak ra'i syiar pergi gereja dah, nak nyalakkan dia pergi berkumpulan, balik tak tahu ke mana, dan mungkin timbul satu masalah baru. Sekarang ni apa ni, rakan-rakan kita daripada Afrika ni banyak masalah, gaduh dan sebagainya. Jadi saya kata kalau begitu, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh, kan, guna kaedah tu, jawabnya carilah driver yang bukan Islam. Kita beri bah, driver bukan Islam pergi sini, tapi jangan kita terlibat lah. Itu saya kata itu adalah pandangan peribadi saja. Kalau berasa tak berapa selesa, sila rujuk kepada mufti ya. Kalau mufti kata guna, ikutlah pandangan dia. Tapi pandangan peribadi saya begitu. Paling kurangnya kita boleh mengurangkan kemudaratan daripada 100% kemudaratan tu kepada kurang-kurangnya 50% atau 40% kemudaratan ya. Kemudian seterusnya selain daripada itu, Allah Ta'ala juga mewasiatkan kepada kita untuk memelihara hubungan silaturahim dan memperlakukan sanak saudara kita dengan baik, bagaimana yang difirmankan olehnya, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam surah An-Nisa ayat yang pertama ya. Kemudian seterusnya barulah kita pergi pada malam ini mengenai faktor-faktor yang menyebabkan orang Islam menjadi mundur. Faktor-faktor menyebabkan orang Islam jadi mundur.
seperti kita bincang faktor-faktor menyebabkan kenapa musuh negara ni dia boleh masuk ke dalam negara kita. Kenapa? Kalau mengikut Syekh Muhammad Ghazali, dia kata apabila musuh masuk dalam negara, kamu tidak boleh mempersalahkan musuh tu saja. Kamu juga kena bersalahkan diri kamu, kerana kamu menyediakan ruang kemasukan musuh tu dalam negara. Itu Syekh Muhammad Ghazali, bukan saya. Syekh Muhammad Ghazali dah tulis dalam buku dia lama dah. Dia kata selalu bila kita bercakap tentang kemasukan musuh dalam negara ni, kita selalu menyalahkan musuh semua. Musuh memang kerja dia bermusuh. Betul tak? Orang curi, kerja dia memang curi lah. Dan kita pergi buka pintu tu buat apa? Itu jadi masalah. Dia kata ada kawasan tu kawasan kuat curi, lepas tu kita pergi buka pintu termasuk orang curi. Itu juga satu masalah lah. Betul-betul lah kata Syekh Muhammad Ghazali, musuh kerja dia bermusuh. Maka jangan sekali-kali kita menjadikan ruang kepada musuh untuk masuk menyerang negara kita. Dan sekali dia masuk, jawabnya manusia-manusia yang tak berdosa pun akan terkorban. Dan banyak benda yang keamanan terganggu. Sedangkan maqasid syar'iyyah yang utama di antaranya keamanan negara ni termasuk dalam kategori maqasid utama. Maqasid utama tu dia masuk ke Al-Qaradawi dalam konteks masa kini, keamanan. Dia ada 5 harta agama dan sebagainya tu, tapi salah satu dimasukkan yang ke-6. Qaradawi kata aman tu satu benda yang sangat besar. Banyak benda yang boleh kita buat semasa negara berada dalam keadaan aman. Kita tengok kembali apa dia faktor yang menyebabkan negara ataupun menyebabkan umat Islam menjadi mundur. Yang pertama, mereka tidak mengindahkan sehinggalah ke suatu tahap yang sangat besar fardu-fardu kifayah yang berkaitan dengan umat secara menyeluruh, seperti peningkatan kualiti ilmu pengetahuan. Ini satu masalah. Jadi kita nak faham di sini tuan-tuan, kemunduran umat Islam ni bukan berpunca daripada kita pegang Quran hadis. Kalau ada orang kata kerana punca kita pegang Quran hadis lah maka kita jadi mundur, itu tak betul. Siapa kata begitu boleh jadi murtad daripada Islam kerana menyalahkan Quran tu. Quran tu dianggap sebagai sumber kepada kemunduran umat Islam. Yang menjadi punca kepada kemunduran umat Islam ialah cara kita faham Al-Quran dan cara kita berinteraksi dengan Quran itu jadi mundurnya. Kalau kita jadikan Quran sekadar baca Yasin atas kubur untuk orang mati, apabila kita nak akan maju? Sebab ayat Iqra' tu mana? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Hak tu duk mana? Itu dak baca wi pahala pada si mati, wi pahala pada si mati. Hak tu je duk atas kubur. Maka Al-Quran akan berfungsi untuk orang mati. Al-Quran tidak berfungsi untuk orang hidup. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala turun Quran untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Jadi kita ni Quran tu diperbesarkan untuk orang mati. Nanti jadi masalah no. Memanglah kita boleh baca Iqra'u lakinu mautakum, kemudian Iqra'u Yasin ala mautakum tu adalah, walaupun ada sedikit perbahasan dari segi status hadis tu, tapi kita bacalah kata kena amal Tapi asasnya Quran tidak pernah diturunkan untuk orang mati. Quran diturunkan untuk orang hidup. Jadi kalau orang hidup tak ambil manfaat daripada Quran, orang hidup tu akan jadi mundur. Jadi kalau kita tak ambil manfaat daripada itu kita akan mundur. Contohnya kalau kita baca dalam ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi. Pertama dia suruh baca. Baca itu adalah punca kepada ilmu. Baca adalah punca kepada ilmu. Diulang 2 kali. Jadi baca ni, baca Quran betul sekali, dan baca Quran betul lancar dapat 2 pahala, tak lancar dapat 1 pahala. Dari segi huruf pula 1 huruf dapat 10 pahala. Ada aspek itu. Kemudian baca, ada kata renung alam. Tengok alam ni baca, kemudian dia akan menghasilkan ilmu. Ulama-ulama kita dulu membaca Quran, maka lahirlah pakar-pakar antropologi macam-macam. Pakar hasil daripada mereka baca Quran. Kita baca juga Quran tapi tak boleh jadi pakar macam. Pasal kita baca, kita tekan kepada tajwid. Bukan tajwid itu tak penting. Baca Quran salah memang tak dapat pahala lah, bahkan dapat dosa pula. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'an. Banyak orang baca Quran, Quran melaknatnya. Melaknat macam mana? Pertama, mana dia baca tak betul. Yang kedua, kerana apa yang ditegur oleh Quran dia sendiri buat. Seperti dia menuduh ke muka sendiri dalam ayat yang dibaca tu. Jadi dia kata di antaranya ialah mereka umat Islam dulu mengabaikan fardu-fardu kifayah. Contohnya kalau tuan-tuan baca buku sejarah umat Islam yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamka, ada cerita bagaimana kerajaan Turki cuba membuat perubahan kepada sistem ketenteraannya pada zaman itulah, di era-era moden ni lah, di mana tentera ini dikendaki supaya menggunakan senapan. Ini kita tengok sebagai contoh lah. Tentera tu tak berguna. Dia panggil tentera Inkisyariah, tentera menyebabkan ahli sufi zaman tu lah. Dia ada satu grup ahli sufi yang terlibat dalam angkatan tentera Turki. Mereka ni berperang memang sungguh-sungguh lah. Di samping berzikir, mereka berperang. Tapi mereka berperang menggunakan pedang dan sebagainya lah. Tapi bila kerajaan Turki nak buat pembaharuan pada masa itu, sebelum lagi Kamal Atatürk lagi ni, nak buat perang supaya tentera tadi menggunakan senapan, mereka tak nak guna senapan.
Mereka kata perang menggunakan pedang juga. Jadi satu masalah. Itu kita buat sebagai satu contoh yang berlaku pada zaman itu. Zaman kita ni banyak tuan-tuan, yang mana orang Islam tak terlibat dengan fardu-fardu kifayah yang masih kurang. Tapi kita duk fardu kifayah, kita berebut hak bidang yang sama. Ya, lepas tu kalau tuan-tuan macam saya cerita lah, kalau tuan-tuan pergi Kedah, kalau tokat bidang fardu kifayah, dulu kalau zaman kita budak-budak, kita nak tengok tokat Ali, tak ada payah. Tokat Ali pun tidak kenal. Guana pokok atau apa learning kita tak kenal. Pokok tokat Ali. Ya. Air tokat Ali kita kenal. Kedah Belambuk. Pokok tokat Ali tu guana. Tanya orang pergi hutang. Dah orang pergi hutang bukan 10,000 sehari masuk dalam hutang tengok tokat Ali. Orang hak ranger dalam hutang tu baru dia kenal pokok tokat Ali. Ya, ataupun pencari-pencari akar kayu, dia kenal lah tokat Ali. Tapi learning tokat Ali telah diproses, duduk di Kedah, campur bahan-bahan lain. Macam-macam eseng lah. Maka berlaku tompok kang dia panggil. Tompok kang apa? Tokat Ali. Kedah tu Tokat Ali kecil Fatimah. Kedah ni Tokat Ali Kopi Janda. Kedah ni Tokat Ali semua. Carilah bidang-bidang lain sikit. Jadi tak ada kerja lain, duk main Tokat Ali dia. Ubahlah sikit. Atau ini Kedah Tokat Ali. Kedah tu Tokat Abu Bakar. Kan sedap. Kedah sebelah Tokat Osman. Ni Tokat Tokat apa ni? Tokat Talhah, Tokat Az-Zubair bin Awam. Kan sedap tu. Nak Ali semua. Ya, kena kembanglah sikit. Itu yang kedua dari segi ilmu tu. Orang putih dulu, Puteri Wales datang menuntut ilmu di mana saya sebut sebelum ni, dia menuntut ilmu di Cordoba. Dia balik, dia modify ilmu tu sesuai dengan masyarakat Inggeris, kemudian dia kembang. Yang jadi masalah kita sekarang, kita menuntut ilmu, kita tak kembang. Bila tak kembang, kita jadi tak membangun. Hak kembangnya benda lain. Beli motosikal, kita kembang bahagian exhaust, kembangkan bahagian enda, modify engine. Tu orang tak suruh. Ni kita nak kembang bahagian ni, teknologi dia tu, bahagian kembang bahagian teknologi. Bahagian teknologi sekarang kita sangat kurang. Buatan kapal terbang contohnya, satu kapal terbang A330 dah siapa buat? Perancis buat. Siapa beli? Kita beli. Jadi kita begitu juga kalau kapal selam contohnya, dah siapa buat? Perancis buat. Siapa beli? Kita beli. Dah kita beli dah gelang. Contohnya lah, sebagai contoh tak faham juga berat benar lah. Contohnya, dah bila jalan penyelesaiannya, kalau kita kata tak gelang, dah memang tak gelang lah. Dah kita kena buat tu je lah kapal selang tu. Maksud saya, itu nak poin saya je. Kita kena belajar dengan dia, bukan saja belajar beli, belajar buat lah. Belajar buat sehingga kita boleh buat macam Iran. Walaupun dia aliran Syiah tu tak nak terima kita, tapi bagaimana dia belajar buat kita kebar sehingga kita kebar jadi canggih. Macam mana dia buat meriam tu jadi canggih. Macam mana dia buat jet berjuang, dia belajar sendiri, akhirnya jadi canggih. Macam mana sekarang yang berusaha untuk buat bom nuklear dengan sendiri, akhirnya jadi canggih. Sebab ilmu yang kita dapat daripada barat sesuaikanlah dengan keadaan kita, kembang lagi, barulah jadi. Itu sebab saya tuan-tuan, dalam fardu kifayah ni kita tak lagi contoh besar, apa contoh kecil. Negara lah, tuan-tuan tengok negara orang kita, negara orang Melayu kita, negara lah dak berubah-ubah 14 tahun waktu gerak tu 14 tahun. Kita pergi situ, ada lagi gerak sangat labu situ, dak buang-buang 14 tahun dulu. Ubahlah style orang negara. Yang tuan-tuan tengok Meding di negara, dia berapa lama dia mula tu kecil je kat plaza tu dah kecil je situ, lepas tu jadi besar, lepas tu naik dah, kata kamu nak naik pula. Maka kita berdengar kerunsingan orang Melayu pula lah, habis dah ekonomi kita. Pertama kita tak boleh salah Meding saja, kita kena tengok cabaran ni. Tak ada ke orang kita sanggup berniaga macam Meding berniaga? Banyak halangan lah kita, modal tak ada, kepakaran tak ada. Lepas tu kena di situ, tak boleh semua aja. Dunia sekarang dunia serba moden, dunia serba mencabar. Orang Vietnam datang negara kita, orang Kemboja datang negara kita, dia sewa bawah rumah kita. Dia kaya, kita jual rumah ke dia. Faham tak? Dia duduk bawah rumah kita asalnya berniaga. Datang pergi dekat Pekang tu, satu tanah, wah, semua dimiliki oleh orang Kemboja. Siap dengan keluarga. Dulu mereka jalan kaki je jual. Sebab apa? Perubahan, semangat perubahan itu ada. Jadi begitu. Itulah kedudukan ilmu. Jadi sebut sini kata, Syekh Qurtubi kata, fardu kifayah yang berkaitan dengan umat secara menyeluruh seperti peningkatan kualiti ilmu pengetahuan. Kualiti ilmu, maknanya kita ada ilmu tingkat sikit. Sambil contoh tuan-tuan. Masalah kitab lama ni. Saya dulu memang belajar kitab lama. Cuma saya kata, kita nak belajar kitab lama ataupun kita nak mengulas kitab lama, kita sendiri ni kena tingkat ilmu. Kita tidak boleh maknanya hak tok guru mengajar kitab lama, kita dengar, kita bercarah macam tok guru khairah. Kita kena tambah, dipanggil penambahbaikan benda-benda baru ni. Dan kita juga kena analisa cerita dalam tu sahih ke tak sahih. Sebab
kajian yang telah dibuat oleh Jaking, rata-rata kitab Jawi tuan, dikarang 200 tahun dulu. Pertama, hadis-hadis yang ada dalam kitab itu tidak dinilai, tidak disemak. Maka tak sunyi hadis itu ada hadis sahih, ada dhaif dan hadis maudhu' pun ada. Ya, jadi kita yang menjadi mengulas kitab lain, kita sebut sikit nama mereka, hadis ni sahih ke maudhu', hadis sahih ataupun hadis dhaif masih boleh diterima pakai. Dhaif tu untuk amalan, fadail amal. Tapi kalau maudhu' tak boleh pakai teguh. Contoh saya kata, contoh ni saya nak menjelaskan segi peningkatan ilmu. Contoh kalau tuan-tuan baca kitab Jawi, Jawhar Mauhu, dikarang oleh ulama besar, Wa Muhammad Ali Kutan Kelantan. Ya. Kita nak bincang apakah dia sengaja melakukan kesalahan dalam kitab ni dikarang? Tak. Ulama-ulama kita tidak pernah sengaja untuk meletak kemudian salah dalam kitab dia. Niat dia dengan Allah Ta'ala kita tidak perhatikan. Cuma bila kita bincang dari segi cerita yang dimuatkan dalam buku itu, cerita apa? Cerita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merotang anaknya 100 kali sampai mati. Tak sampai 100 mati. Kerana anaknya namanya Abu Syamah telah melakukan zina. Dalam kitab tu ada. Tapi bila kita rujuk pada kitab yang dirujuk oleh kitab itu, iaitu kitab Al-Mawdu'at, jadi karang oleh Ibn Jauzi, ternyata kisah itu adalah kisah maudhu', bukan kisah dhaif, maudhu' tu. Dan kita cek balik latar belakang Sayyidina Umar, kita cek balik Sayyidina Umar mempunyai dekat 6 orang isteri. Dia ada 8 gitu anak dia. Salah seorang anak yang namanya Abdurrahman Al-Awsat. Abdurrahman Al-Awsat inilah digelar sebagai namanya Abu Syamah. Dan dia turut serta bersama Amr bin al-As membuka Mesir. Dan di Mesir dia telah meminum minuman yang memabukkan. Lalu dikenakan hukuman rotang sebanyak 40 rotang dan dicukur kepala. Dia dibalik, bila dibalik ke Madinah, jumpa Sayyidina Umar tak puas hati. Dia dirotang dalam bentuk itu. Disebut dalam Tabaqat Ibn Sa'ad, dan juga disebut dalam apa benda ni Qasasul Anbiya, kisah para sahabat yang dikarang oleh buku Al-Kandahlawi. Dalam buku itu menceritakan, dia petik juga daripada kitab Tabaqat Ibn Sa'ad. Anak Sayyidina Umar tadi, bila dia balik, Sayyidina Umar tak puas hati, kena rotang dah Mesir pasal minum mabuk, kan Sayyidina Umar rotang pula 40 kali. Ya, selepas dia rotang sihat, tak ada apa, sihat pun tak sakit, tak demam, tak apa. Selepas berlalu sebulan selepas itu, barulah anak Sayyidina Umar yang bergelar Abu Syamah itu meninggal dunia. Jadi kita baca dalam kitab tadi, Jawhar Mauhu itu mengatakan Abu Syamah itu melakukan zina, dan Sayyidina Umar telah melaksanakan rotang sampai 96 gitu, dia pun mati. Dan dalam cerita itu mengatakan bagaimana selepas dia mati, Sayyidina Umar jumpa tengok dia berada dalam syurga. Gitu riwayatnya. Kan? Jadi kita cek riwayat tu dalam buku hadis, ternyata ia adalah satu kisah yang maudhu' tu. Dalam sejarah Sayyidina Umar tak ada Sayyidina Umar merotang anak sampai mati, tak ada. Tak ada. Anak dia Abdurrahman Awsat memang mati, tetapi mati kerana demam. Tak ada seorang pun anak dia yang mati kerana dirotang kis zina. Tak ada. Ada ulama kata nama Abu Syamah itu ditujukan kepada anak Sayyidina Umar, namanya Ubaidillah. Kalau kita baca sejarah hidup Ubaidillah, anak Sayyidina Umar tu, ketika mana Sayyidina Umar ditikam tuan-tuan, dan kemudian dia meninggal, maka orang yang menuntut bela atas kematian Sayyidina Umar ialah Ubaidillah itulah. Jadi macam mana dia boleh tutup dakwa, sedangkan kalau dia mati zaman Sayyidina Umar dah, tak? Dia mati dulu dah, tiba-tiba baru cokoh tutup dakwa ayah dia kena tikam. Mana pula? Jadi peninglah orang ni. Kata mati dah kena rotang satu rotang, ai bakit pula. Dah Ubaidillah mana ni? Dan Ubaidillah inilah yang mati kerana berperang dalam barisan Muawiyah bin Abi Sufyan menentang Sayyidina Ali. Anak Sayyidina Umar. Dia mati dalam perang tu. Baru dia mati. Bukan kerana dia mati dia rotang oleh ayah dia 100 rotang. Tahu tak? Betul saya kata cerita-cerita ni, ilmu ni dipanggil pendekatan ilmu. Kita kena analisa balik. Kalau tidak kita akan buruk sangka kepada seorang sahabat besar namanya Umar bin Al-Khattab. Siapa kita tuan-tuan nak bertikal perjuangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Jadi kita kata apa yang disebut dalam kitab-kitab Jawi itu, kita kata ulama-ulama kita tidak sengaja, mereka hanya menakarkan apa yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu dan masuk di situ. Itu sebagai satu kisah saya sebut kan. Kisah yang kedua tuan-tuan, kisah selalu kalau saya buka radio, bila kita balik waktu-waktu petang buka radio, adalah sahabat kita ceramah, dia menyebut kisah tidak mengeluarkan zakat. Nama dia Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Lalu semua duk buat cerita tu, cerita Sa'labah. Pasal Sa'labah ni kononnya jahat, tak keluar zakat, dia kaya, asal hidupnya selas pinggang, pergi masjid awal, balik masjid
Pergi masjid awal, balik masjid awal je kau. Pergi lewat, balik awal. Pasal baju selah je. Terpaksa tukar dengan isterinya. Cerita tu. Kita cek balik cerita ni. Ada disebut di dalam tafsir At-Tabari dan juga Tarikh Tabari. Ada sebut dalam tafsir Tabari, ada sebut dalam Tarikh Tabari. Tetapi satu benda kena tengok tuan. Dalam tafsir Tabari dan dalam Tarikh Tabari, Imam Tabari dia bukan kerja menyatakan ini boleh pakai, ini tak boleh pakai. Bukan kerja dia. Kerja dia ialah mengumpulkan segala maklumat yang berlaku di kalangan orang Islam dalam satu kitab untuk memudahkan orang kemudian analisa balik. Betul ke tak? Dia sedia bahas. Macam kita lah, bini nak buat jepuk contohnya. Jadi bini nak buat jepuk ni, kerja kita pergi Batu Nang beli belaka pisang tu. Jadi masih nak buat jepuk, pilih lah. Takkanlah pisang buruk dia buat juga. Pandai-pandai lah kita nak buat jepuk kan pilih tu. Maka itulah konsep yang dipersembahkan oleh At-Tabari. Sebab tu kita kena faham apa itu tafsir At-Tabari, apa itu tarikh At-Tabari. Kalau tidak, nanya At-Tabari. Kita menzalimi Imam Tabari. Jadi kisah tak ada mana? Ada dalam kitab Tabari. Ada lagi di mana? Dalam tafsir Al-Qurtubi. Ada lagi di mana? Dalam tafsir Fakhrul Razi. Tapi semua ulama-ulama tadi juga disebut dalam tafsir Ibn Katsir. Tetapi bagi semua ulama yang sebut kisah tadi, tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata Sa'labah ni mati syahid. Faham tak? Jadi bercanggah. Satu riwayat kata dia mati syahid berperang dalam perang Uhud. Faham tak? Yang hak tak ada, riwayat hak biasa kita dengar dalam ceramah dia, kata dia mati di zaman Sayyidina Umar. Dan dia mati dalam keadaan tak keluar zakat. Pasal Nabi tak sudi terima zakat dia. Jadi kita tengok jalur sanad hadis ni tuan-tuan. Jawabnya pertama, hadis ni bukan dhaif. Kalau dhaif tu boleh tahan lagi nak ambil pengajaran. Dhaif jiddan. Bila dhaif jiddan tak boleh pakai terus kisah tu. Antara yang mengatakan dia dhaif jiddan, antaranya siapa? Imam Qurtubi sendiri, Ibnu Katsir sendiri. Lagi siapa dia? Al-Munawi. Ini ulama-ulama besar. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami. Ini ulama-ulama besar, termasuk yang termoden, terkini sekali, Nasruddin Syekh Nasruddin Albani. Semua yang menghukumkan kisah tu dhaif jiddan. Jadi tak ada seorang sahabat Nabi nama dia Sa'labah bin Hatib Al-Ansari yang tak keluar zakat. Kisah tu bercanggah. Baik kita terima kisah mengatakan beliau juga gugur syahid dalam perang Uhud. Oh tu lebih baik. Dah duduk nguduh dia, kita siapa? Ya, sebab tu kata kita perlunya analisa kisah. Ini dia panggil peningkatan ilmu. Jangan dengar aja, lepas tu kita curah macam-macam. Tak, perlu ada tingkatkan lagi kemahiran kita dalam kisah tu betul ke tak, tengok. Sebab apa tuan-tuan? Saya sendiri diamanahkan untuk edit balik kitab Matal Badrain. 2 jilid sudah pun dikeluarkan Yayasan Islam baru-baru ni lah. Kitab Matal Badrain. Jilid ketiga, keempat akan dikeluarkan seterusnya. Jadi bila orang amanahkan saya edit balik kitab Matal Badrain ni, maka banyak orang kata orang dulu buat tak betul ke ni, tak betul ke ni, tak betul. Menyebabkan saya terpaksa halus dalam nilai balik kitab Matal Badrain itu, dan terpaksa rojok kitab yang dirojok oleh pengarang Badul Badrain. Jadi bila kita rojok tuan-tuan, kita dapati pertama salah cetak ada. Jadi kalau kita baca kitab tu, kita tak tahu yang kitab ni salah cetak. Bila salah cetak, kita pun baca kat orang mah jeng terus. Kitab tu kadang-kadang kitab Jawi biasa saja salah cetak. Nampak dia lama, kita tak heran kita, salah cetak pun masih ada. Itu sangat, salah cetak dia sangat berbahaya. Kita baca di situ, dia tulis air tuar. Air tuar nak tahu apa pula? Saya menipal air tuar. Kata mana? Aku dah kita tanya, telefon ku ustaz biasa ngaji Matal Badrain. Ustaz, air tuar nak tahu air tuar. Dia tulis di situ. Jadi rupanya orang nulis tu tak kena. Patut dia tulis betul-betul. Tulis air tuar tu dengan huruf ta. Ya, mungkin bahasa yang digunakan pada zaman dulu dia guna huruf ta. Kau nak royaknya air tawar je. Banyak hari tua nak gila kita cari perkataan tu. Tahu tak? Payahnya terpaksa kita bukan rojok. Orang biasa mengajar kita tu tak tahu. Dia biasa dah. Aku nak jumpa. Dan kita tahu mana bila rojok kitab Arab yang dirojok oleh kitab tu, baru kita tahu itulah makna yang sebenar. Tapi mari orang hak biasa dah kita, ni terjemah ni salah ni. Kata salah kan, mu tengok kitab asal. Sedap-sedap je mari salah. Mu tengok kitab asal ke tengok ni. Mu tengok kitab asal baru boleh tahu sama ada dia tu betul ataupun tidak betul. Jangan kata salah cepat-cepat sangat. Atau rasa dia biasa baca dah kitab tu. Biasa baca tak mestinya dia betul. Tengok kitab asal nak tahu bahawa benda tu betul ataupun salah. Ini dipanggil proses pendekatan ilmu belaka tuan-tuan. Dan kadang-kadang ceramah juga disebut. Jadi tu saya kita ambil lah pendekatan. Bersangka baiklah kepada Sa'labah, kesian ke dia. Duk kata tak keluar zakat sama ke dia. Sedangkan tuan-tuan, dalam sejarah, kita ingat dia, dalam sejarah, sesiapa sahaja yang tidak keluar zakat, dia duduk dalam negara Islam dan dia tu beragama Islam, maka kerajaan boleh ambil zakat secara paksa daripada dia. Walaupun dia tak nak, kerajaan boleh perang dia. Macam perang Lahad Datu.
Dia tak boleh keluar zakat. Dia tak boleh keluar zakat. Jadi ki tadi dia tak boleh keluar zakat. Kenapa Nabi tak perang ni? Kenapa dah Nabi selama ni? Jadi pelik ceritanya. Sedangkan Abu Bakar pada zaman dia, orang murtad, antara isu dak murtad ialah dak keluar zakat. Abu Bakar perang. Kenapa Nabi tak perang? Hebat Abu Bakar ke? Apakah Abu Bakar menyalahi sistem Nabi? Kenapa Abu Bakar? Jadi mana Abu Bakar ni jadi perang apa? Nabi tak perang. Tengok Salabah mau keluar zakat, Nabi tak perang. Kenapa Abu Bakar pergi perang? Lebih Abu Bakar daripada Nabi. Ini sebenarnya dipanggil peningkatan ilmu. Kita kena buat kajian, tengok balik. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan buruk sangka kepada sahabat besar. Jumpa kiamat besok, kita dah curi dah. Dah zalim ke orang dah. Zikir sama, baca Quran sama. Jumpa dengan Salabah, mu kata kaku tak nanya kita. Tak nanya kita. Mu kata kaku bukan-bukan dia ahli syurga dah. Kita duk kata bukan-bukan ke dia. Nanya tuan-tuan, nanya. Jadi perlu analisa cerita-cerita seperti itu. Kalau tidak, kita memandang buruk. Ini dipanggil proses peningkatan ilmu tu. Dari segi nak tahqiq, dia panggil analisa balik. Begitu juga ilmu-ilmu hak ni, hak kena ada. Ilmu tentang apa? Saya dia beritahu ada pelajar-pelajar kita yang menuntut di Amerika Syarikat bidang kejuruteraan. Dia balik ke Malaysia, dia kata dia bahagian enjin. Tahu tak dia bahagian enjin? Bila dia balik ke Malaysia, dia nak buat benda satu. Pasal apa sana? Pasal enjin yang dia beki di Amerika Syarikat tu, enjin paling canggih. Kita tak ada pergi sini. Dan nak beki mana? Jadi tu pasti dibalik mereka kerja mereka. Sebab kita tak ada lagi. Jadi oleh kerana itu kita di sinilah kena mulakan buat enjin baru tu. Buat enjin canggih-canggih. Macam Jepun. Dia menggunakan enjin Mitsubishi untuk enjin kapal terbang takluk tanah Melayu. Kita guna Mitsubishi untuk kereta Proton. Tapi tak apa lah. Dia sudah mula. Ini panggil apa? Proses peningkatan ilmu. Jadi kita boleh kembang. Jadi jangan kata tu ilmu dunia. Yang jadi masalah ilmu dunia, ilmu akhirat tuan-tuan, yang ditekankan Ustaz Azhar pun tekan, maksudnya apabila kita terlalu tekan sangat ilmu jurutera sehingga kita mengabaikan tugas kita ni, kewajipan kita, ilmu dunia tak menuntut. Hak tu, ini soal teknikal menuntut ilmu sebenarnya. Jadi tekankan oleh beliau tu. Bukan maknanya jurutera tak pakar, ni antropologi tak pakar. Dah, itu memberi semangat belaka kepada kita tu. Tuan-tuan tahu tak? Amerika, macam saya cerita, Amerika sebelum dia nak takluk negara Arab, dia akan hantar profesor dulu. Bukan komando dulu. Profesor akan datang ke Iraq mana-mana, dia akan kaji sistem budaya Arab, budaya hidup orang Arab gua ni. Dia gini ya. Dia tahu dah. Budaya hidup orang Arab gua ni. Sebab itulah dalam perang yang berlaku antara Salahuddin dengan Raymond ni raja Kristian lah. Raymond dia kaji. Orang Arab kalau dia hidang air, kita minum air itu sungguh-sungguh. Kalau dia nak bunuh kita pun, dia tidak akan bunuh. Itu sifat orang Arab. Pasal kita ra'i dia. Sebab itu apabila Raymond ni ditangkap, setelah dia membunuh orang Islam, dia ditangkap depan Salahuddin hidang air, dia minum sungguh-sungguh dengan harapan supaya Salahuddin tak bunuh dia. Tapi Salahuddin bunuh. Sebab Salahuddin sudah pun bernazar. Terpaksa Salahuddin ketepikan budaya hormat tamu ni tak ada macam tu. Pasal dia bukan saja bunuh jemaah haji, dia telah menyakiti Nabi dengan mengatakan bukan-bukan kepada Nabi. Maka Salahuddin bernazar, aku akan bunuh Raymond dengan tangan aku sendiri. Jadi tuan-tuan rojok cerita saya ni bukan cerita gambang. Sila rojok dalam kitab buku saya sendiri yang saya terima. Tajuk dia Pembaharuan Perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, yang dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan, tidak silap gitu. Menjadi kawan tu minum air, Salahuddin, walaupun dia minum, Salahuddin pun bunuh juga dia. Pasal kejahatan dia begitu tu. Artinya apa? Artinya apa? Musuh nak lawan Islam tuan-tuan, dia tak guna senjata. Pertama dia tengok budaya kita gua ni, budaya orang Melayu gua ni. Dia atau profesor dulu, begitu juga Yahudi, dia nak lawan Mesir, dia atau profesor dulu. Dia kaji struktur tanah Mesir gua ni, penduduk di Mesir ni gua ni, buku berapa dia bangun. Dia kaji belaka. Lepas tu dia serang kejap, boleh menang. Jadi benda-benda seperti ini sepatutnya ada pada kita lah. Kemudian seperti peningkatan kualiti ilmu pengetahuan, perindustrian, begitu kan industri-industri yang besar. Jadi sekarang tuan-tuan tengok negara kita, kerja kita ialah mengambil pelabur asing datang sini lah. Dah kita sendiri nak buat bila? Jadi anak kita duk kerja kilang tu Anak duk mana cik? Negeri Sembilan. Kilang apa? Kilang TV. Siapa bos TV tu? Jepun. Yang Mashita. Bos dia. Dah kita bila kita nak buat kilang kita sendiri ya? Ini satu masalah juga tuan-tuan. Ingat dia, dulu Jepun datang serang negara kita dengan kekuatan senjata api. Sekarang dia serang menggunakan kekuatan ekonomi. Serupalah tu. Kena takluk belaka. Kalau nak takluk, kita nampak jahat Jepun tu. Pasal dia pijak perut kita keluar air. Lain ni tak pijak perut dah. Dia pijak slow-slow mula kekuatan ekonomi.
Dia ngajuk sikit, dia pun tembak lagi. Kita pun terkapal-kapal. Ada duit. Pasal dia tokek kilang, kita kerja kilang. Itu jadi satu masalah. Jadi kita sebenarnya yang perlu bermulanya. Begitu kat bidang industri. Antara yang disuruh industri Nabi sendiri. Industri pertanian, kalau kita baca sejarah hidup Nabi galakkan industri pertanian ni. Industri pertukangan, Nabi galakkan. Kalau kita tengok dalam perang Badar, pedang antara pedang yang canggih-canggih dalam pedang itu, bukan pedang bahan rambang, pedang tu kelah, cara buatannya kelah. Pedang Sayyidina Ali tu mata dua. Pedang biasa mata saja. Kita tegas sekali buat mata dua. Itu dia panggil peningkatan ilmu ni. Tengok Nabi dah mengajar. Begitu kat dalam perang Khaybar, Nabi mengajar pembuatan asas kereta kebal. Kereta kebal tu Nabi dah ajar. Tapi boleh ke orang putih? Kejap, jadi kita kebal dulu. Kita boleh baca sirah 14 tahun. Sebutir habuk kita kebal tak keluar. Sebab kita tak baca pada dipanggil pegawai pelaksana. Ada sahabat saya tuan-tuan, dia menjelaskan tentang pencemaran alam mengikut Islam. Mula-mula dia bertahan kat Khuzah dalam munakasyah syariah. Kita dekat Uniza ni kita buat munakasyah syariah. Untuk bincang isu-isu sensitif, kita akan bincang tentang perspektif syariah, warna hukum dan sebagainya lah. Lepas tu, satu baru ni kita bincang tentang alam sekitar. Menurut kacamata Islam nak bincang. Sahabat saya dia bentang. Bila dia bentang, kejut. Orang yang jenis bahagian alam sekitar tu dengar dia bentang, kita tak pernah dengar gini. Oh gini cara jaga alam sekitar dalam Islam ni. Gini. Bila kita baca barulah dia faham. Okey, ni sepatutnya simple dengan mudahnya apa semua. Dah sahabat kita faham mana? Faham Jepun lah tuan. Kejapnya ambil lah lepas Jepun. Saya tak ada Jepun duduk sini lah. Kita duduk sini. Dia baru 2 hari je lepas Jepun ni. Nyambil dah orang Jepun. Orang Jepun nak tahu bagaimana jaga alam sekitar, alam Islam. Jepun dia sensitif dengan alam sekitar. Kita dah naik kereta buang bahan rambai. Takkan nak ceramah, bahaya merokok. Rokok macam ceramah tu berkebuk berasak masing-masing. Waktu ya aku lemah. Sampai ada seorang profesor jemput saya start tolong ceramah sedikit bahaya merokok. Kita pun cakap bugar nak cabut waktu cabut terpaksa balik, ketak balik dengan sepanar. Lepas kita cakap buat merokok, profesor tu sendiri merokok. Kelong rasa. Berasak tubuh rasa. Tahu tak ada perubahan langsung. Orang Jepun dia dengar tu insah diri kawan tu Jepun. Bila kita cakap dia kata ni something new, satu benda yang baru nak dengar. Dah kita tak mendengar. Ulama-ulama kita tak dengar, mau cakap. Orang kita tak mau cakap, nak mendengar. Satu masalah. Beceng baru nak dengar. Dia beceng dah. Lepas Tan Sri boleh beceng, dia bagi surat. Dia dengar, sedap dulu idea ni. Kalau aku jadi pegawai kerajaan ni, aku ambil idea ni. Mu beceng buat kenapa? Wah, dia baca, dia dengar, sedap pula dia kata idea ni. Dah muda aja mari. Surah masa muda gitu. Masa baca ni baru mari, baru dapat idea. Patut marilah masa muda. Ulama kita juga memberi sumbangan masa surah tu. Nampak je sajanya. Hak surah ni tuan-tuan, saya tengok lebih besar sumbangan hak dalam TV tu. Dalam TV tu 3-4 orang je, cuma hebat dari segi bahasa keluar TV. Tok guru kita latih ada keluar TV tu dah hebat ke? Hak tu hebatnya. Batu Terengganu, saya kata kehebatan Terengganu ialah jasa Sultan Zainal Abidin bersama dengan Sultan Zainal Abidin III bersama dengan Tunku Paluh. Dia mengancam British nak datang ni, dia kata dia akan menghantar penasihat dia. Kita nak lawan tak boleh, kita kerdil, kita kena buat cara lain. Dia boleh merentah dari segi pentadbiran, tapi kita kena kuasa dari segi pendidikan. Itu Tunku Paluh belum dia meninggal, sama dengan Sultan Zainal Abidin Sultan Zainal Abidin III. Sebab tu teknik Tunku Paluh ialah perkuatkan pengajaran agama di masjid-masjid. Orang kita tidak akan bergonjak, orang kita tak akan murtad, orang kita tak akan ikut sistem undang-undang dia kata. Itu Tunku Paluh punya sistem. Sebab tu bila British mari, dia nak kuat kuasa tak boleh, maka timbul pemberontakan. Dia panggil berontak, saya tak panggil berontak. Ada seorang panggil penderhaka, saya tak sebut penderhaka. Tuan-tuan baca buku Kebangkitan Rakyat Terengganu yang ditulis sama oleh saya dengan Ustaz Kor. Tuan baca buku tu. Bukan pemberontakan rakyat Terengganu, kebangkitan rakyat Terengganu menentang British negeri Terengganu. Tu baca sejarah tu bagaimana British buat kepada negeri Terengganu. Kita masuk dah, tapi kita masuk lain sikit ya. Kemudian dan piawang dalam peperangan. Begitu kat piawang dalam peperangan tuan-tuan. Kalau kita tengok, minta maaf lah, kita ulah isu Lahad Datu ni boleh diulah berbagai segi dan dimensi lah. Cuma kalau kita tengok dari segi piawang peperangan, dia panggil piawang
Peperangan ni tuan-tuan dalam Islam, bila satu-satu kelompok dia masuk dan dia tu adalah kelompok kecil, dia bukan mewakili sebuah negara, maka kita tak boleh perang, istihar perang ke dia ikut kaedah Islam, tak boleh perang. Bukan istihar perang dulu, sebab tu askar tak boleh masuk capur. Dia masuk capur, polis lah yang kena masuk capur. Itu pasal ada yang kita tengok kes tu dia. Kenapa orang nak tanya kenapa tak masuk askar? Sebab kalau kata masuk askar istihar perang kepada dia. Contohnya kita kata istihar perang, bermakna kita siap perang kerajaan dia dan kita mengisytiharkan kerajaan dia sebagai kerajaan sah. Sedangkan ni tak ada kerajaan dah. Sebab tu guna halus. Bila rundingan tidak selesai, barulah dalam Islam tentera boleh masuk capur. Itu kita tengok dari kaedah dia panggil muahadah ala kedauliyah, perjanjian di peringkat antarabangsa dalam Islam. Jadi juga ni kita tengok ni kalau kita bincang dimensi itulah, bukan dimensi lain ni. Dimensi lain tu kata ya. Tanya dia. Ya. Islam sama Islam. Berperang. Ada masalah lah. Ya. Islam sama Islam. Tapi antara Islam sama Islam tu yang berperang tu ada yang tidak iman tak ada ke macam-macam lah berkaitan dengan agama. Tapi matilah di antara sebelah Islam sama Islam. Diisytiharkan sahih. Adakah kita boleh nilai kalau sahih mati dalam keadaan itu? Mau cari pasal belaka ni. Tapi baguslah soalan tu bagus. Soalan tu bagus. Ni joke saya je, jenaka saya je. Soalan tu bagus sebenarnya. Dia pertama, orang Islam berperang sama Islam, disebutlah dalam surah surah Al-Hujurat tu, wa in ta'ifatan minal mu'minin tatalu fa'aslihu bainahum. Bila dua orang kumpulan orang Islam berperang, maka hendaklah damai. Itu dia ambil pendekatan damai tu. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau salah seorang menunjukkan sifat keras kepala dia ke atas satu kumpulan yang satu lagi, maka perang yang menunjukkan sifat keras kepala tu. Itu cara dalam Islam lah. Jadi itu. Yang kedua, ada satu lagi isu berkaitan dengan ini, dia panggil isu penderhakaan ataupun disebut sebagai buruh. Buruh ni maknanya satu kelompok masyarakat Islam yang tidak berpuas hati pada kerajaan Islam dan dia menggunakan kekuatan senjata api untuk menentang kerajaan. Maka kes inilah disebut sebagai kes buruh. Maka kerajaan boleh mengisytiharkan perang pada golongan ini dengan menggunakan kekuatan senjata. Mana-mana tentera Islam yang terkorban kerana menentang puak-puak ini, maka dia dianggap sebagai syahid. Cuma dalam sistem kita hari ini, tentera dia ada gaji, polis dia ada gaji. Syahid itu macam mana? Dalam buku fiqh Islami wa adillatuh, syahid ada 3. Panggil syahidud dunia, syahidul akhirah, syahidud dunia wal akhirah. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia dan akhirat. Majlis Fatwa Kebangsaan telah melakukan fatwa, kata dia syahid yang berlaku kepada anggota polis itu adalah dia panggil syahidul akhirah. Jadi sekalipun katakan dia tak semayang ke, dia ada buat benda maksiat ke, tapi nilaian kita ke atas si mati itu dari segi zahirnya, maka dia anggap sebagai syahid akhirat. Kalau berlaku dalam, saya sebut dalam konteks tadi lah, dalam konteks satu golongan Islam lawan satu golongan Islam yang derhaka. Ini kita bincang dari segi zahir lah. Hakikat sebenar kes yang berlaku kita dah tahu sebenarnya lah. Cuma kita bincang satu golongan datang dan kita perang dia dan semua pertahankan, maka adakah kerja mempertahankan negara itu syahid ataupun tidak syahid? Isu ni dulu lagi timbul dah apabila askar kita lawan kaum ini. Maka adakah ia dinamakan sebagai syahid ataupun tidak? Juga telah disebut sebagai syahid akhirah. Tak sebut sebagai dunia akhirat, artinya dia kena secara biasa dan sebagainya macam biasa sebab dia ada gaji. Dalam konteks seperti ini, kerana dia ada gaji jadi nak kata syahid dunia dan akhirat dia tak perlu dikapalkan kita masuk tak boleh kata. Tapi kalau tuan-tuan minta maaf saya sebut, kalau tuan-tuan buka laman web hok balik belah Filipina, lambat dia, maka pokok dia menganggap orang yang mati itu sebagai orang yang mati syahid. Ni agak susah lah kita. Ada belah-belah Filipina dia punya laman web dia menganggap sebagai orang itu adalah orang yang mati syahid kerana memperjuangkan kebenaran. Tanah air itu dah tanah air dia. Dia menganggap gitu. Itu bagi dia lah kalau kita buka. Tapi kalau kita isu timbul ialah, isu timbul apa? Isu timbulnya adalah apakah kerajaan yang pihak yang datang tu betul ke keturunan dia? Kalau kita buka laman web ada 2, 3, 4 orang yang mendakwa bahawa Cutang tu adalah Sultan Sulu. Termasuk isteri kepada Miswari juga mendakwa dia adalah Sultan Sulu. Jadi banyak dakwaan, macam-macam dakwaan. Jadi mana satu yang betul? Mana satu dia sebagai sah? Tentang yang kedua, dari segi sejarahnya, Sulu sudah pun kalah perang dengan Sepanyol. Bila kalah perang dengan Sepanyol, maka hilang kerajaan, automatik jajahan takluk dia akan gugur. Itulah macam Melaka kalah perang dengan Portugis, maka automatik seluruh jajahan takluk Melaka akan gugur lah. Terengganu di bawah Melaka dulu, Pahang di bawah Melaka. Melaka jatuh, gugur habis.
Cuma ada beberapa perkara yang dikecualikan. Contoh Pulau Pinang masih membayar kepada Kedah. Tapi apakah Pulau Pinang tu hak negeri Kedah? Singapura masih membayar kepada kerajaan Johor. Tapi apakah Singapura itu milik Malaysia? Jadi benda-benda ni yang agak rumit, yang tidak sesuai saya cakap di surah ni. Saya bukan Perdana Menteri. Cuma kita cakap atas dasar ilmu. Habis tinggi saya boleh sekat ning saja. Jadi kalau orang seru macam mana cerita sebenarnya, tuan-tuan kena tanya ketua polis negara yang sedang berada di sana, sila telefon dia. Itu lebih sebab cuma kita hurai dari segi hukum ni gini sekat tu lah. Nak tahu cerita sebenar kena tanya dia lah. Sebab saya pun saya tak duduk sana, duduk sini susah sikit lah. Saya harap jawapan saya tu boleh dipaham lah. Setakat tu. Dan begitu kan berhubung dengan konsep perang tadi ni, kita hurai dari perang menurut kacamata Islam lah. Dia ada golongan. Sebab itu tuan-tuan, parti-parti politik sekarang dalam melakukan perubahan kepada negara, mereka tidak guna konteks perang. Parti-parti Islam sekarang tak guna konteks perang. Dia buat macam mana? Melalui saluran demokrasi. Ada sahabat-sahabat saya yang mentafsirkan, dia kata kita tidak boleh sama sekali menentang kerajaan. Dia kata sebaliknya kita kena duduk di dalam kerajaan dan kita kena sihat kerajaan dengan baik, pegang tangan kerajaan, perbetulkan dia. Itu ada sahabat-sahabat kita cakap gitu. Saya kata betul lah, dalam Islam pemerintah yang beragama Islam betul-betul dia melaksanakan Islam, itulah gayanya. Kalau dia melakukan perkara yang fasik atau menyeleweng daripada ajaran Islam dalam pentadbirannya, maka ulama berfungsi tegur dia dengan cara yang baik. Itulah caranya. Cuma saya kata, kalau demo nak hurai seperti ini, maka demo juga kena hurai sistem politik yang ada dalam negara Islam. Tidak boleh tengok sistem politik yang ada di Arab Saudi saja. Ya, sistem politik negara kita membenarkan pilihan raya 5 tahun sekali. Itu sistem politik. Apakah pilihan raya 5 tahun sekali itu syar'i ke tak syar'i? Bincang waktu dulu sebelum nak bincang kata tak boleh lawang ni. Bincang waktu dulu. Selesai waktu baru boleh bincang nasihat dan nasihat ni. Sebab kalau kata terlibat dalam parti-parti tidak syar'i, maka hak 5 tahun tu syar'i ke tak? Hak 5 tahun sekali tu. Jawabnya mungkin tidak syar'i lah. Pasal benda tu tak ada dalam Islam. Tak ada, Nabi tak ajar kamu lantiklah pemimpin 5 tahun sekali, tak ada. Dan kita dah buat tu sistem demokrasi yang kita warisi daripada penjajah. Demokrasi tu pula ada demokrasi ala Amerika, demokrasi ala Perancis, demokrasi ala British. Kita demokrasi ala British. Sebab kita ikut tok guru kita British. Kita banyak betul demokrasi kita. Jadi bila kita kemudian ulama, saya faham ulama-ulama dalam gerakan Islam tidak pernah mengatakan kita terlibat dalam pihak 5 tahun sekali kerana kita menghalalkan sistem 5 tahun sekali. Tak ada. Cuma itu tidak lebih sebagai teknik saja. Dan dia membuat sistem 5 tahun, kita masuk dalam bentuk 5 tahun sekali. Tak boleh guna senjata api ni, guna akad senjata dan sebagainya, mendatangkan mudarat lebih besar. Itu dibutuhkan oleh seluruh pimpinan gerakan Islam sedunia. Jadi kalau kita nak kata tak boleh lawan, tak boleh guna pendekatan politik, ini satu penderakaan. Dan macam mana pula mengundi 5 tahun sekali? Itu dari sistem Islam. Tu tak syar'i dah. Patutnya dalam Islam ni, satu orang pemimpin dilantik, dia akan jadi pemimpin lah sampai dia mati. Mati buat pilihan raya pula, lantik pemimpin baru. Tapi dia tak boleh warisi lah dari tahun tu sampai kanak, anak cucu, cucu cicit. Itu tak ada lah. Dia jadi sistem beraja pula. Tapi kita guna sistem tu. Bila guna sistem tu, maka ulama-ulama dunia sekarang bersidang, apakah sistem politik 5 tahun sekali itu bercanggah dengan syarak atau tidak. Maka ulama pecah dua. Qardawi dan sealiran dengannya mengatakan diterima setakat ini. Sebab kita belum ada sepenuhnya sistem Islam dalam soal pilihan raya tu. Kita ikut sistem barat. Jadi la yadraku kullu, la yadraku kullu. Benda tak nak buat semua sekali. Janganlah tinggal semua sekali. Jangan pulaukan sistem pilihan raya itu. Siapa yang rugi? Kita yang rugi, bukan orang lain, tuan-tuan. Kita yang rugi. Jadi kita terlibat. Itu adalah satu pendekatan yang sangat lembut dan sangat baik. Tak ada masalah. Selamatlah nyawa manusia daripada terkorban. Kemudian saya baca sikit lagi dah, sikit masa. Yang dapat menjadikan umat betul-betul berdikari, tidak hanya berada dalam slogan dan cakap kosong belaka. Ini satu masalah lah, slogan ni. Slogan berubah semua. Tu dah habis naik baru. Dah habis ni naik baru. Jadi ni pelik. Jepun tidak, tuan-tuan. Jepun lain. Jepun sistem takbiran ni dia letak satu benda. Siapa parti politik merintah, kalau dia naik, dia kena buat dasar tu sampai berjaya. Pentadbiran negara, rancang pembangunan awak kenapa? Bila naik, hak ni mesti kena buat. Parti apa merintah soal lain, tapi rancangan kita dah buat tu kena buat. Tu Jepun dia guna sistem tu. Kalau kita tak, kita naik ni, hak ni pakai sistem lain. Ni pakai sistem lain. Jadi sistem tu tak selesai dah. Kadang-kadang sistem yang sama pun tak selesai lagi.
Kemudian dan tidak hanya berada dalam slogan dan juga cakap kosong belaka. Ijtihad dalam masalah fiqh dan penyimpulan hukum. Begitu juga isu-isu ijtihad tu. Sekarang banyak isu-isu ijtihad yang mana ulama kita perlu berijtihad lah. Banyak sangat melibatkan isu-isu negara ni, yang dalam politiknya banyak, dalam isu-isu politik kerjasama bukan Islam. Apakah itu termasuk isu ijtihad ke bukan Islam? Boleh tak kita bekerjasama bukan Islam dalam soal politik? Itu panggil isu-isu ijtihad. Tak bolehlah kita guna kerjasama bukan Islam, tak boleh. Kena tengok bukan Islam tu jenis apa. Dia Islam zimmi ke Islam harbi. Kemudian kerjasama tu macam mana? Apakah nama dia wala' atau dinamakan sebagai tahaluf? Kalau wala' hukumnya haram, kalau tahaluf hukumnya halal. Dah tahaluf tu guna pula. Tahaluf tu maknanya kita ada kuasa, kita tu besar sikit kuasa, kita kerjasama bukan Islam untuk melaksanakan satu matlamat yang mulia. Itu dia bang kita besar sikit. Tapi kalau wala' dah. Wala' ni kita lemah, kita kerjasama bukan Islam, dia pula power atas kita. Sebab itulah Syekh Qaradawi membincangkan ketika Arab Saudi menjemput tentera Amerika Syarikat ke kawasan Teluk, maka ulama-ulama masa itu berpecah kepada dua golongan. Ulama-ulama Saudi sebelah suara menyokong kerajaan Saudi memanggil Amerika Syarikat buat camp di Arab Saudi. Ulama-ulama Azhar dan ulama-ulama sekitarnya menentang keras. Dia kata tak boleh buat camp dan sebagainya, pak terjeput dengan kafir. Di antaranya ulama Saudi pula berhujah, kata dia, kita boleh panggil orang bukan Islam, kita boleh panggil kan nak memerangi saudara Islam yang fasik, kerjasama bukan Islam, asalkan kata dia yang mengontrol operasi itu mesti Islam. Itu pandangan ulama Saudi. Tetapi Qaradawi tolak. Qaradawi kata pada realiti tidak begitu. Sebab bila mereka mari, pengaruh besar dia ke apa tu, siapa pengaruh besar nak serang kau ana kita nak, siapa dia? Mereka. Kita itu semua api bawah tu je, ya, kita akan mengikut je. Jadi Qaradawi kata hasrat mulia ulama tu kadang-kadang tidak tercapai. Hasrat mulia ulama masa membenarkan tentera asing masuk tu tak tercapai. Pasal apa? Bila dia masuk negara kita, yang kontrol dia, yang mengarahkan dia, pergerakan dia, siapa yang tengok? Kita kena tengok sebab kita ada power. Kalau dia mari kat kita, dia tukang ngarah kita, jawabnya dia ada power, kita tak ada power. Ini tak panggil tahaluf, ini dia panggilnya wala'. Ini yang berlaku di Perang Teluk. Dia banyak mengajar benda kita dalam masalah perkara ijtihad ni. Sikit lagi dah. Tadi tambah sikit lagi. Pendirian kerajaan yang disetujui bersama berasaskan janji setia bai'ah ni, dan juga pemilihan yang bebas. Pemilihan mana pilihan raya bebas ni, yang tidak ada pencerobohan, tidak ada penipuan. Pilihan raya ni memanglah batu ulama-ulama setengahnya macam Tanzim Jihad Jamaah Islamiyah ni, kalau di Mesir dia tak boleh sebab pilihan raya ni. Sebab dia kata pilihan raya ni payah menang gerakan Islam ni, kata dia. Buat tu nipu, dia kata. Tanzim Jihad pengalaman dia. Tapi dia nak ngelak pilihan raya, dia kasar sangat. Terlalu kasar. Sehingga melibatkan pembunuhan kata orang awam, menggunakan senjata api. Jadi kasar sangat. Akhirnya sekarang apa yang berlaku? Dia balik semula, terima pilihan raya. Cuma kena pastikan pilihan raya itu berjalan secara bersih. Tak kira bersih 2, bersih 3, bersih 4. Nak jawab bersih boleh. Jalan secara boleh lah. Mana? Tengok sendiri. Dia temeng lah. Kita main silat gayung, demo silat, biar sama-sama pakai kerih. Jadi seorang pakai kerih, seorang tak beri kerih, mati tak pakai kerih lah. Dia silap, dia je temeng, duduk atas hanggang, sama-sama tok guru silat, wi hisa pelawang, baru comel. Ni ikat kaki, ikat tangan kawan tu, kita silap seorang, mati kerah kawan tu. Satu perkara yang sangat melucukan lah dia panggil. Dan pemilihan yang bebas melawan kerajaan yang zalim, melalui nasihat, melalui teguran, termasuk di antaranya dalam hadis kata illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kita mau pada kerajaan itu kafir terang-terang. Cuma kafir terang-terang ni tafsir sikit, tuan-tuan. Apa makna kafir terang-terang? Saya dapat satu buku, pandangan-pandangan pimpin gerakan Islam sedunia. Saya dapat baca buku tu sekarang. Apa makna kafir ni? Kafir terang-terang ni, sebahagian ulama kata kafir terang-terang itu maknanya kafir dari segi i'tiqad. Maknanya kalau kerajaan mengiktikadkan begini-begini dan ulama menganalisa i'tiqad itu memang dia kafir, maka kerajaan ini kalau boleh diperang menggunakan kekuatan senjata, guna kekuatan senjata. Kalau tidak menimbulkan mudarat besar. Kalau perang menggunakan senjata boleh menimbulkan mudarat besar, guna pendekatan lain yang boleh menimbulkan mudarat besar. Itu kafir apa tu? Dia panggil kafir i'tiqadi. Yang kedua dia panggil kafir amali. Jadi sebahagian ulama, majoriti ulama mengatakan illa antara kufran bawahan itu mesti kafirnya kafir i'tiqadi.
Adapun kafir amali masih belum melayakkan kerajaan itu diperang habis-habisan. Tegur tak apa. Kenapa jadi gitu tuan-tuan? Kerana dia ada hubungan dengan kes yang berlaku kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain, orang pesan nasihat dia jangan pergi ke Kufah. Pasal orang Kufah tu orang yang menipu. Mereka kalau jemput kamu ni, bukan mereka betul-betul nak janji setia kepada kamu, mereka nak bunuh kamu. Antara yang menasihati Husain supaya jangan pergi Kufah ialah Abdullah bin Umar. Jangan sampai pergilah waktu nipu. Sebab tu telah dihantar saudara Ali bin Abi Talib, iaitu Aqil bin Abi Talib. Bila dia sampai kena bunuh, terang-terang dah pak saudara dia kena bunuh dulu dah. Husain nak pergi. Jadi Husain ni, Sayyidina Husain ni atas dasar Sayyidina Husain ni pada masa itu dia atas dasar nak menganggap bahawa pihak Muawiyah ni sebagai pihak yang zalim lah. Sebab tu dia berijtihad, kita mesti nentang pemerintah yang zalim. Jadi dan mesti ambil hak dia. Ini yang berlaku pada Sayyidina Husain. Bila dia pergi, dia dikepung. Dan proses pembukaan tu menyebabkan dia dibunuh, dipacung kepala dia. Jadi bila dipancung ni timbul perbahasan ulama hebat pula. Siapa pacung Sayyidina Husain? Ada kata Pok Muawiyah lah, Pok Yazid lah. Bukan Muawiyah, Yazid bawa anak dia tu. Ada kata kan dia yang bunuhnya adalah Pok Kupah, iaitu Pok Syiah yang menyokong Sayyidina Husain. Pura-pura jepuk je sampai sana dia bunuh kawan tu. Dan macam. Jadi berdasarkan maka ulama mula berhati-hati. Lepas kes itu, apabila kita nak ubah satu kemungkaran menyebabkan berlaku kematian dan juga kemudaratan besar kepada negara, maka ulama mula berijtihad. Imam Qurtubi sebut dalam kitab dia, dia kata bila berlaku saja kes ni, maka ulama-ulama kemudian mula berijtihad. Boleh tak macam mana? Kalau berijtihad dari segi membendung kemudaratan. Kalau kemudaratan yang dibendung itu boleh mendatang kemudaratan yang besar kepada agama, bangsa dan negara, kata dia tidak boleh dibendung, kena sabar. Itu yang disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau dah. Kemudian seterusnya, yang kedua, di samping itu mereka juga mengabaikan sebahagian fardu ain atau melaksanakannya tetapi secara tidak sempurna. Fardu ain itu satu masalah juga. Tadi kita mengabaikan fardu-fardu. Ada setengah ulama mengabaikan fardu-fardu kifayah tertentu. Contohnya kita sebut sebelum ini, iaitu mengabaikan bidang perubatan. Kita sanggup biarkan bidang perubatan tu kepada orang Yahudi, Kristian dan juga pada orang bukan Islam. Hospital kita penuh pada bukan Islam. Dan bila kita sakit perut dalam bulan puasa, kita pergi jumpa hospital Chong kata kena buka puasa, kita kata tak boleh buka puasa. Mazhab Syafi'i tidak benarkan. Kita kata tetapi kita tak gaji. Yang bagi nasihat tu siapa? Chong. Dah Chong tu mazhab Syafi'i sah dah nasihat dia. Dah sah. Dah sah kenapa? Ustaz Aziz Dr. Aziz patutnya. Dr. Aziz tak ada. Itu satu masalah. Jadi kita kena ambil juga orang kita biar ramai. Maknanya orang Islam biar ramai yang pegang jawatan-jawatan. Yang orang-orang Islam amat sikit. Orang Islam masih sikit lagi untuk kerja-kerja kerja-kerja rawatan. Rawatan ni tuan-tuan, kita tengok dia. Rawatan ni kalau doktor itu mengatakan simpulan-bersimpulan itu masih ada harapan untuk hidup, maka rawatan itu akan jatuh pada hukum wajib. Kalau doktor mengatakan simpulan-simpulan ini sudah tidak ada harapan hidup 50-50, maka hukum berubah adalah harus. Kecuali kes-kes tertentu sahaja. Kes-kes tertentu macam saya cerita tok guru saya. Masa dia nak mati, pergi ke hospital. Hospital kata, "Cik, kita nak kerak kaki." Maka dia kata, "Saya tak apalah, bukan saya tidak mengharuskan kerak kaki tu, boleh selamat kan, tapi saya rasa tak apa selesa. Kini awak baliklah saya bila saya mati kapung." Pergi hospital dah. Bukan nak pergi hospital lagi, pergi hospital dah. Awak balik, lepas tu tak lama mati. Tapi dia kata, "Biarlah saya mati, kalau boleh saya tak mau mati dalam keadaan kaki hilang, biar kaki ada kok." Tuan-tuan kena Tok Guru ajar atas tu satu ketika dahulu. Dan di samping itu mereka juga mengabaikan sebahagian fardu ain. Tadi fardu kifayah kita baca, ni hak fardu ain. Fardu ain ni banyak tuan-tuan, macam sembahyang. Allah. Jadi sebelum berlaku di Lahad Datu ni, saya telah dipanggil oleh IPK, Ibu Jabat Boleh Kota Terengganu, bukan apa untuk beri ceramah bagaimana melaksanakan ibadat-ibadat ni lah masa kikih gini. Jadi kita bagilah ceramah. Bukan kena panggil masuk SA juga. Panggil ceramah pada dia macam mana dalam kikih mazhab berbeza-beza pendapat ni. Kemudian kita nak tayamum dalam situasi ni, kita tengah duduk gini semua stand tu dia panggil. Kalau siapa-siapa tanda dia tahu duduk gitu semua nak buat ni. Nak mayang wan ni duduk gini semua. Jadi kita dah ceramah dia gini-gini. Lepas tu berlaku Lahad Datu, boleh tahan kau sikit. Tapi Terengganu tak ramai lah, ada 5 orang atau cuma hak mati ramai sikit. Hak mati 2 orang Terengganu kan? 2 orang. Banding negeri lain, negeri Terengganu boleh ramai sikit. Cuma dari segi pegawai penyiasat ada 5 orang yang dihantar ke sana. Cuma alhamdulillah saya pun rasa lega kat sikit sebab kita dan ceramah cara-cara dia di sana macam mana kasut kita ni tak payah kita cabut, kita boleh ambil semayang siapa atas kasut 3 hari 3 malam tak apa situ.
Ya, kemudian kalau keadaan berperang berkecamuk, okey kita semayang sambil tembok orang-orang. Kalau perang berkecamuk, okey kita semayang dalam keadaan itu. Kalau boleh izin, okey kita semayang dalam keadaan khauf, semayang khauf. Gini caranya. Bermanfaat lah. Jadi boleh membantu pasukan kita. Tidaklah. Sebab saya tengok tuan-tuan polis kita ni tak sama dengan polis zaman dulu. Ya, polis zaman dulu kadang-kadang tak mayang pun. Ya, tak mayang nak kata cahit mana mayang duduk. Contoh ya. Atau Tuan Haji kita tanya ni. Ya. Ya, tapi alhamdulillah sekarang banyak perubahan. Polis kan dia ada baka dia panggil. Baka ni unit agama dalam polis. Dan banyak anak murid saya duduk dalam baka tu membantu pihak polis masalah ni lah. Banyaklah sederhana buat polis pun. Dan dalam tentera pun dia ada kagak. Jadi banyak polis ni dia, tentera pun dia tahu cara semayang gini-gini sudah ada. Tak ada masalah. Jadi ini dikatakan fardu ain, meninggalkan benda kewajipan dan sebagainya ya. Atau melaksanakan tetapi dengan secara yang tidak sempurna. Jadi timbul isu tuan-tuan bila saya sebut fardu ain. Jadi contohnya kita ambil masa sikit lagi dia. Jadi ambil pula. Masalah fardu ain, negakkan negara Islam ni fardu kifayah ke fardu ain? Menegakkan negara Islam ni fardu ain ke fardu kifayah? Kalau fardu kifayah maknanya tuan-tuan tak payah buat orang lain buat cukup selesai masalah. Fardu ain ke fardu kifayah? Ini saya bukan bincang teknik dan cara. Saya bincang hukum. Ya. Kalau kita belajar bab siasah syar'iyah, dia kata wajib kepada pemerintah bila dia naik beberapa perkara yang kena buat. Bahawa benda besar yang wajib. Antaranya wajib dia melaksanakan sepenuhnya hukum Allah. Disebut di situ. Dalam kitab siasah syar'iyah. Bab subjek tu saya ngajar budak. Saya tahu lah kita tengok kita ni disebut gitu. Fardu ain kepada kerajaan mesti laksana. Kecuali kalau dilaksana itu menimbulkan mudarat besar seperti yang berlaku kepada Maharaja Najasyi. Dia Islam tak dapat laksana itu kerana seluruh rakyat Kristian. Jadi cukup dia berpada dengan dia dalam Islam pun mujur. Tu tak apa. Begitu kat Maharaja Cina masuk Islam, semua rakyat agama Buddha. Islam keluarga dia je. Nak hal lain tak boleh. Nak semayang pun tak boleh tengok. Jadi dia boleh amal Islam ikut yang termampu. Sebab itu Ibn Taymiyah menghukumkan bahawa matinya Najasyi itu sebagai dakhalal jannah, dia adalah ahli syurga. Walaupun semua rakyat dia kafir belaka, dia ahli syurga. Ada rangkaian seperti itulah. Dalam konteks negara kita ruang itu ada tuan-tuan. Ruang untuk menegakkan Islam ada dan hukum fardu ain tak gugur. Cuma masalah teknikal macam mana? Teknikal maksud saya dari segi teknikal di sini ialah adakah perlu nak menegakkan menggunakan parti? Apakah nak menegakkan perlukan mesyuarat? Apakah nak menegakkan perlukan kuasa mahkamah? Itu teknikal. Banyak orang kata. Tapi dari hukum jelas lah. Dari hukum. Kalau tuan-tuan kata fardu kifayah, balik di rumah masing-masing ya. Cuma semangat masing-masing. Kita tahu macam jihad. Kalau kita baca jihad dalam kitab fiqh, jihad ni apa? Jihad bukan artinya perang. Perang sebahagian daripada jihad. Jihad fardu ain. Perang tak mesti fardu ain. Dan ada pula jihad fardu kifayah. Dia ada jihad fardu ain, jihad fardu kifayah. Tapi kalau tuan-tuan baca mana-mana kitab fiqh, dia kata wajib pada setiap mukallaf berniat untuk melancarkan jihad. Disebut dalam kitab fiqh. Cuma dihuraikan pula jihad yang macam mana. Jadi kalau negara tidak berperang, kita jihad dalam bentuk lain, panggil jihad madani, bangun masyarakat, bagi derma atau gini, sukarela, itu jihad dalam bentuk itu. Itu jihad dalam bidang pelajaran dan macam-macam lagi lah. Jihad wajib dilaksanakan, hukumnya adalah fardu ain. Cuma benda jihad tu tak mestinya bentuk dalam peperangan. Tak mesti bentuk peperangan. Peperangan ni ikut keadaan dan situasi. Kemudian seterusnya seperti melaksanakan kewajipan amar ma'ruf dan nahi munkar, di mana Islam menyebutnya terlebih dahulu sebelum menyebut persoalan solat dan zakat, ketika ia menjelaskan sifat-sifat masyarakat yang beriman. Amar ma'ruf nahi munkar, satu contoh disebut oleh Qardawi di sini, hukum menegakkannya adalah fardu ain, tuan-tuan. Tapi dari satu masalahnya, ada satu, macam saya cerita dulu, ada satu kes berlaku dekat kampung saya. Orang kampung dia kerja curi. Ini sampai contoh ni semua dah faham lah. Kerja kita ialah kerja curi takak, itu kerja kita. Bukan kerja kita katak orang curi. Nak faham tu? Kecuali kalau orang curi tu katak kita dulu, barulah kita katak dia. Bila dia mencuri-curi wayar ke curi apa, maka kerja kita fardu ain. Kalau kita duk jaga tu fardu ain bagi kita jaga tu. Kerja tangkap dan segah pada polis, itu kerja kita. Bukan kerja kita lagi katak, pergi cucuk HP elektrik kawan tu, bukan kerja kita. Itu kerja polis, soal siasat dan sebagainya, itu kerja polis. Fardu ain kita takak. Tu lah. Jadi silap orang kadang-kadang kerja-kerja takak katak mati semua. Dah macam mana lah yang berlaku di Sabah, katak mati terus.
Kita tengok guys. Kalau dia kerja penjenayah, penjenayah tu senjata. Kalau kita tak katak dia katak kita dulu. Kalau kita tak tembak dia tembak kita dulu. Jawabnya kita boleh tembak lah. Dalam rangka mau pertahankan diri. Dah sekarang ditawar orang kampung. Bila contohnya kita tengok rentetan peristiwa tu. Bila ditawar dengan senjata api yang lekat dan sebagainya, tawar lah, maka pihak yang ditawar, kalau ikut kaedah syarak, kalau boleh dia lawang, dia kena lawang lah, pihak yang ditawar tu lawang. Kalau dia tengok bahawa dengan sebab dia lawang tu dia ada harapan menang, wajib lawang. Kalau dengan sebab dia tengok lawang tu dia boleh kalah, mudarat lebih besar, ramai orang mati, jawabnya dia lawan, biar dulu, tangguh masa dulu, cari masa-masa yang sesuai. Itu ini saya bercanda segi hukum. Kisah sebenar tanya ketua polis negara, saya kata dah dia nak tanya dia lah, buat dia di sana. Cuma kita bincang dari sudut untuk memberi satu kepahaman kepada kita semua, ya. Kemudian firman Allah Taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh, yakni mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah daripada mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Jadi di sini tuan-tuan tengok di sini salah satu kerja yang dibuat oleh orang Islam, laki-laki perempuan, yang sifatnya fardu ain. Kenapa? Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah mungkar ni dia luas sangat. Kalau Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dia bincang sampai benda-benda mungkar yang ada di alam raya. Mungkar hak ada pemerintah tu asal cerita lah. Contohnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar dia orang alim. Masa zaman dia ni ada seorang Syah Bandar, pegawai Syah Bandar. Pegawai Syah Bandar ni jumpa dia. Kata dia, Tok Guru tolong doa ke saya lah, minta Tuhan beri berkat saya dan sebagainya. Jadi Malik bin Dinar tak berdoa. Dia suruh doa kepada dia, minta berkat rezeki dan sebagainya, umur panjang dan sebagainya. Malik ni ramai pengikut dia. Malik kata, aku tak berdoa. Dia kata, aku tak berdoa. Kerana aku seorang je doa kan, supaya Allah Ta'ala berkatkan kamu, Allah Ta'ala panjangkan umur kamu. Seluruh rakyat mendoakan celaka kata kamu. Nak lawan aku seorang. Faham tak? Pasal Syah Bandar tu doa mana? Khianat. Lepas tu berbaik dengan orang alim, minta berkat doa. Ya, patut kerja dia memperbetulkan penyelewengan dia dulu, settle hak tu dulu, baru jumpa orang alim minta berkat. Ni minta berkat, hak tu tak settle lagi. Ya, jadi kalau satu orang alim berdoa, walaupun doa dia mustajab, 1000 rakyat doa ni supaya Tuhan laknat dia, lagu mana? Tak menang. Walaupun dia alim, lawang doa orang tak menang. Sebab itu nak cerita Malik bin Dinar memberi satu isyarat, mung apa-apa hang settle, legakan keadilan dulu, mung settle hak tu, barulah mu angkat tangan berdoa. Mung tak settle lagi hak tu, benda pasik banyak buat lagi, mung doa yang tak gunakanlah rezeki, gunakan kesihatan, rokok isap dah buat. Tu kita lemah sikit. Ya, yang tahu guna kesihatan, panjangkanlah umurku, bawa kereta 170 km sejam, panjangkanlah umurku, dah buat gitu. Berkatkanlah rezekiku, dah kita nega rokok kita jual, dah buat ni. Tu sakit balik. Jadi kalau semua anak-anakku soleh, tegur mayang pun tak, atau ajar mayang anak tak, mintalah anak-anakku semuanya anak-anak soleh. Kita sendiri tidak membentuk anak soleh. Macam mana Tuhan nak berkenan doa? Kita dah settle lagi. Yang kita settle dulu, ambil tukuk katok, kelakang, peling siap lah ke, baru doa. Ini umur dakwah lagi. Ya Allah takut, bila kalau umur aku yang besar, bersih, bilik 4, tandah 3, bilik dakwah, seming tak beli. Dan macam mana gitu? Satu masalah juga tuan-tuan. Settle dari segi kezaliman dulu, settle dengan rakyat, hotel lebih afdal. Lepas tu Malik Shah datang jumpa Imam Ghazali pada zaman Malik Shah ni, mereka bersalah jumpa Imam Ghazali. Jumpa Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali kata, awak datang untuk apa ni? Saya nak ziarah orang alim lah. Ziarah kan sunat, memang disunatkanlah ziarah orang alim ni. Imam Ghazali kata, daripada muziarah aku, lebih baik muziarah rakyat. Ramai lagi rakyat yang hidup menderita, tak tahu makan dan minum, menziarah dia. Ziarah aku dah apa? Aku dah makan dah. Tuan-tuan baca dalam sejarah, buku yang terjemah tentang sejarah perjuangan Imam Ghazali, ada cerita pemerintah zaman Nabi Malik Shah mengunjung nak ziarah Imam Ghazali. Atas dasar Imam Ghazali ulama je, tapi apa Imam Ghazali jawab? Mengunjung rakyat, tengok dia cukup makan tak cukup makan, lebih afdal daripada mengunjung aku. Walaupun kunjung orang alim tu berkat, kunjung rakyat kelaparan tu lebih berkat. Settle dia masalah dia. Itu jawapan apa? Jawapan Imam Ghazali. Walaupun kita kata dia tak perang Imam Ghazali ni, dia tak perang dengan Rom, tapi jawapan dia tu dia membina. Sebab tu kita akan bincang selepas ni berkaitan ilmu tasawuf sikit tuan-tuan dalam kalau kenapa Imam Ghazali tak perang di Medan.
Kenapa dia duduk di kampung dia? Itu ada sebab dia. Sekadar itu saja ulasan kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.